Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-89 bersama dengan saya Umar Aziz. Alhamdulillah, pertemuan yang dah masuk siri yang ke-89 di mana kita namakan program ini Hamba Ilahi, yang mana moga-moga bila kita lebih banyak memahami tentang doa yang patut kita ungkapkan, zikir dan bacaan yang patut kita sebutkan, mengingatkan kita betapa kerdil dan hambanya kita. Lalu sebab itu dinamakan program Hamba Ilahi, di mana kita akan membaca daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, kongsi sebaluas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada muka surat 143 pada perenggan yang keempat. Muka surat 143 pada perenggan yang keempat. Ahlan. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas, kata jelas. Terima kasih kepada yang mendoakan, kepada yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Lalu mohon sebaik untuk bantu share, kongsi sebaluas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, masih lagi pada perbincangan tentang kunut. Kita telah belajar kunut dalam witir di mazhab Syafi'i adalah pada separuh kedua terakhir daripada bulan Ramadan, dan kunut itu hanya dilakukan pada waktu tersebut. Berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah, kunut dalam witir adalah sepanjang masa, sepanjang tahun. Perbincangan seterusnya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi, i'lam anna mahallal qunuti indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raka'ati tsaniyah. Kata Imam Nawawi berkenaan dengan bilakah waktu kunut, adakah sebelum rukuk ataupun selepas rukuk? Ianya adalah perbahasan juga. Kata Imam Nawawi, dalam mazhab kami iaitu mazhab Asy-Syafi'i, kunut subuh dilakukan selepas bangun daripada rukuk pada rakaat yang terakhir. Lalu ianya adalah selepas rukuk. Kenapa? Adakah yang mengatakan sebelum rukuk? Ada. Lalu di manakah pendapat itu? Pada perkataan yang seterusnya, Imam Malik punya pandangan kunut dilakukan sebelum rukuk. Lalu Imam Malik punya kunut adalah sebelum daripada rukuk. Mazhab Syafi'i adalah selepas daripada rukuk. Kedua-duanya ada dalil, kedua-duanya ada riwayat. Sebab itu kata Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qanata qabla ar-ruku'i aidan. Ya, telah sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berdoa kunut sebelum rukuk juga, sama seperti mana selepas rukuk. Lakin ruwatul kunuti ba'da ruku'i akthar wa ahfaz. Namun Imam Baihaqi berkata, perawi-perawi yang mengatakan Nabi berdoa kunut selepas rukuk itu lebih banyak dan riwayat mereka lebih kuat.
Maka sebab itu di sisi mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah selepas daripada rukuk pada rakaat yang kedua. Sebab itu kata Imam Nawawi, menurut dalam mazhab kami, kunut subuh dilakukan selepas bangun daripada rukuk pada rakaat yang terakhir, pada rakaat yang kedua. Kenapa? Kerana Imam Malik rahimahullah mengatakan kunut dilakukan sebelum rukuk. Para ulama kami mengatakan apabila seseorang yang bermazhab Syafi'i melakukan kunut sebelum rukuk, kunutnya tidak diambil kira. Lalu kalaulah ada seseorang itu dia kunut sebelum daripada rukuk, tetapi dia mengikut, dia bertaklid kepada riwayat-riwayat yang ditarjihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka pada waktu itu dia kunut sebelum rukuk. Daripada sudut hukum dia kena kunut lagi sekali selepas daripada rukuk. Okey, maka pada waktu itu tidak diambil kira. Ada juga pendapat dalam mazhab kami yang mengatakan kunut itu diambil kira. Lalu kalaulah dia kunut sebelum rukuk pun diambil kira. Ini pendapat yang kedua. Namun pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah kunut itu adalah selepas rukuk, dan kalau ada yang berdoa kunut sebelum rukuk tidak diambil kira. Namun yang benar, asah, pendapat yang kuat adalah mengulangi kunutnya dan melakukan sujud sahwi di akhir solat. Lalu ini adalah ringkasan persoalan masalah. Apabila seseorang itu dia kunut sebelum rukuk, adakah solatnya batal? Tidak, kerana ianya adalah sunat. Ianya adalah sunat. Lalu pada waktu itu kunut sebelum rukuk itu tak diambil kira. Maka apa patut dia buat? Dia kena kunut lagi sekali selepas bangun daripada rukuk, dan pada waktu itu sujud sahwi di akhir salat, kata Imam Nawawi. Pendapat yang lain mengatakan tak perlu sujud sahwi, namun itu pendapat yang tidak diberikan fatwa, tidak diberikan iktimad padanya. Lafaz kunut pula boleh dipilih di antara salah satu riwayat berikut. Lalu apakah dalil untuk lafaz kunut? Ini dia, ada beberapa riwayat yang kita boleh lihat. Riwayat yang kita boleh nampak, riwayat 159, riwayat daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dan kemudian kita nampak bahawa riwayat daripada Umar bin Khattab pada penghujung riwayat 144. Lalu ada kedua-dua riwayat di sini. Ada kedua-dua riwayat di sini. Riwayat yang ke-159, riwayat daripada Hasan bin Ali, itu ditarjihkan oleh Imam Syafi'i, lalu menjadikan kita biasa dengar riwayat ini. Riwayat yang kedua pada penghujung muka surat yang ke-144, riwayat daripada Umar bin Khattab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk. Maka ini adalah riwayat yang mana diambil oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah pada waktu itu berdoa kunut dengan riwayat ini. Tetapi kita dah belajar bahawa doa kunut tidaklah terikat dengan sesuatu perkataan tertentu. Afdalnya adalah Allahumma hdina fiman hadait. Namun kalaulah seseorang itu membaca doa kunut pada riwayat Umar bin Khattab pada penghujung muka surat 144, ataupun apa jua doa yang lain yang mana ada pada doa itu permintaan dan juga pujian serta selawat, maka pada waktu itu mencukupi. Sebab itu kita lihat di sini riwayat yang ke-159. Pada riwayat yang ke-159, lalu kami riwayatkan dalam hadis yang sahih yang ada dalam Sunan Abi Daud. Ini adalah kita dah pergi kepada dalil-dalil tentang doa kunut daripada sudut ucapan itu daripada riwayat mana. Lalu ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih, kata Imam Nawawi, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW mengajar beberapa kalimah kepadaku yang perlu aku baca ketika mana solat witir. Lalu inilah doa dia, Allahumma hdini, yang mana kita akan sambung esok insya-Allah.
Saya minta maaf saya tak dapat berkongsi banyak pada hari ini sebab saya ada jemputan berbuka bersama dengan guru saya. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dapat berkongsi banyak pada petang ini, namun kita harap kita dapat habiskan kedua-dua riwayat ini esok, tentang riwayat Hasan bin Ali dan juga riwayat Umar bin Khattab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk. Dan kita akan terangkan juga tentang apakah doa kunut yang paling pendek yang mana boleh dibaca dalam mazhab Syafi'i berdasarkan penulisan daripada kitab Bushra Karim. Kerana penting kadang-kala ketika mana kita tiba pada tempat yang mana mereka tak berdoa kunut, lalu kita boleh amalkan doa kunut yang pendek supaya kita dapat amalkan juga sunnah tersebut. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan kalaulah masih ada lagi yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, satu kitab yang sangat baik untuk ilmu, untuk pengetahuan, maka boleh tekan link yang ada di ruang komen. Selamat berbuka semua. Lalu ada masa banyak ni, sibukkan masa dengan berzikir ataupun boleh tambah menu lagi. Mana tu dah habis dah. Hari ni habis awal. Maka boleh tambah menu. Boleh tambah menu. Saya juga kebelakangan ini cuba untuk berkongsi doa-doa, berkongsi doa setiap hari di Facebook page. Lalu sahabat boleh bantu share dan kongsikan doa tersebut, sambil juga boleh amalkan. Ini doa yang ketiga yang dikongsikan. Dan insya-Allah pada 2 hari bulan 5 kita ada program khas Nuzul Quran, pembacaan kitab 36 adab bersama Al-Quran bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hazri. InsyaAllah harap sahabat dapat bersama pada waktu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kepada yang kali pertama join, jemput juga join Telegram channel Kuliah Umar Aziz.